Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam program Asah Minda. Kita nak teruskan bola bicara kita bagaimana untuk kita terus mengasah minda kita, supaya insya-Allah minda kita mampu untuk mencorakkan perjalanan kita. Insya-Allah kita nak minda kita mampu untuk membentuk pemikiran kita ke arah tindakan yang boleh melonjakkan ekonomi kita. Okey, kita nak teruskan bola bicara kita pagi ini. Kita nak teruskan borak-borak kita pagi ini. Okey, sebelum itu saya jemput dulu anda semua untuk tag rakan-rakan, untuk anda ajak rakan-rakan kita yang lain supaya kita dapat ramai-ramai insya-Allah dalam program ini, supaya ramai insya-Allah kita dapat bantu bagaimana mereka juga boleh melonjakkan ekonomi mereka. Okey, hari ini kita nak teruskan bagaimana sebenarnya kita nak memilih. Kita nak memilih apakah jenis perniagaan yang kita nak lakukan. Semalam kita dah kongsikan bagaimana sebenarnya penting untuk kita set mind kita. Kita kena perbetulkan minda kita supaya kita yakin insya-Allah kita nak pastikan bahawa kita nak buang semua dulu. Semua perkara-perkara yang selama hari ini membelenggu kita, yang selama hari ini merupakan roadblock kepada kita, yang menyebabkan kita tak boleh move ke depan. Kita nak buang dulu tunggul-tunggul kayu yang banyak di depan kita supaya kita nampak jalan yang kita nak tuju insya-Allah. Kemudian kita nak pastikan juga bahawa kita mesti kena ada kesedaran, kita kena ada faktor yang boleh melonjakkan kita. Kita sedar, kita lihat di sekeliling kita, kita lihat kita berada di tahap mana sekarang dan kita perlu melakukan sesuatu untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Apatah lagi dalam dunia hari ini, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan kemelesetan ekonomi sekarang ini, dalam keadaan kegawatan ekonomi hari ini. Ramai kita tengok yang kehilangan kerja, ramai kita tengok yang berada dalam keadaan yang buntu. Jadi kita tak nak kita juga terlibat. Kita tak nak kita juga terperangkap dalam situasi itu. Jadi mahu tak mahu insya-Allah kita nak pastikan. Minta maaf sekejap. Kita tak nak kita terperangkap. Jadi kita nak keluar daripada apa yang membelenggu kita selama hari ini. Jadi kita perlu kena lakukan sesuatu. Kita nak jadikan segala kesukaran kita, segala apa yang kita hadapi hari ini merupakan faktor yang boleh menolak kita. Kita tak nak anak-anak kita dalam keadaan kesempitan. Kita tak nak keluarga kita berada dalam keadaan kesempitan. Jadi kita nak bebaskan. Jadi kita perlukan sesuatu. Jadi kita tak nak mungkin kita kena tolak diri kita. Diri kita supaya kita insya-Allah mampu kembali untuk kita panggil lonjakkan ekonomi kita. Kita nak supaya insya-Allah kita boleh bangkit. Kita boleh perbetulkan keadaan ekonomi kita semula. Okey, dan kita juga nak pastikan bahawa kita ada impian yang mana kita juga nakkan sesuatu ataupun hasil kejayaan untuk diri kita dan keluarga kita. Kita nak bina impian kita. Kerana dengan bila kita bina impian, kita nampak apa yang sebenarnya yang kita nak capai. Apa sebenarnya yang kita nak supaya kita perolehi untuk keluarga kita. Jadi 3 faktor ini penting sebenarnya untuk kita akan pastikan bahawa kita betul-betul serius.
bila kita nak lakukan, bila kita nak jalankan bisnes, kita kena serius. Kita pastikan kita mindset kita betul. Kita nak betulkan mindset kita. Keduanya pastinya kita nak orang kata kita nak keluar daripada apa yang kita dalam keadaan kesukaran kita hari ini. Kemudian kita juga nak capai apa yang sepatutnya kita boleh capai. Sebab itu untuk seseorang memperoleh kejayaan, tidak ada seseorang pun, tidak ada orang lain pun yang boleh nafikan bahawa hak kita juga untuk berjaya. Okey, bila kita dah ada tekad ini, insya-Allah barulah kita akan jalankan bisnes kita dengan serius. Jadi semalam juga saya dah kongsikan dengan anda tentang bagaimana kita nak mulakan perniagaan kita. Ada beberapa jenis perniagaan semalam saya dah kongsikan dengan anda yang kita boleh pilih. Yang pastinya kita nak pilih perniagaan yang dekat dengan kita, yang berada, yang kita pasti, yang kita jelas apa yang kita nak lakukan. Dan tentunya ianya kita panggil dalam kepakaran kita, dalam kemahiran kita, dalam pengetahuan kita. Okey. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang, semalam saya sebutkan, kita boleh mulakan perniagaan kita dengan kita join, dengan kita sertai platform-platform yang telah ada hari ini, dengan syarikat-syarikat yang menawarkan platform perniagaan untuk kita sebagai ejen ataupun stokis, maupun dropship, sebagai permulaan untuk kita tahu ataupun untuk kita melangkah dalam keadaan mungkin kita tidak ada modal, mungkin dalam keadaan kita tak cukup ilmu, dalam keadaan kita tidak ada orang yang membimbing kita. Jadi kita join syarikat-syarikat yang dah sedia ada, yang menawarkan platform-platform perniagaan ini. Jadi dalam banyak-banyak platform tadi, kita nak memilih bagaimana kita nak mengenal pasti platform yang betul untuk kita. Kita tak nak kita tersalah pilih. Bila kita tersalah pilih, itu yang kita khawatiri. Mungkin kita dalam keadaan yang terdesak, jadi kita memilih platform yang salah. Jadi hari ini insya-Allah kita nak kongsikan sama-sama. Kita nak kongsikan sama-sama ataupun kita nak tengok apakah kriteria platform ataupun jenis perniagaan yang kita nak join ini, yang kita nak sertai ini. Okey, Pertamanya, apa yang penting kita nak pilih ialah kita mesti kena lihat dulu produknya. Kita mesti kena tengok produknya dulu. Sebab pemilihan produk ini sangat penting. Kerana kita tak nak tersalah pilih, kita join yang produk tak exist, yang produk tak wujud. Ini sangat berbahaya. Contohnya scammer. Kan kita tak nak terlibat dengan scammer. Dan kita juga tak nak terlibat dengan kita panggil produk yang hanya sebagai ilusi. Ada jenis yang menawarkan produk ilusi. Kita tak nak begitu. Kita nak produk yang betul-betul wujud, betul-betul real, yang betul-betul ada, yang kita boleh sentuh, yang kita boleh pegang. Itu yang pertama. Dan produk ini juga kita kena pastikan bahawa ianya kita panggil dekat dengan kita. Kita jangan memilih produk yang jauh dengan kita, yang kita pun tak tahu, yang kita pun tak biasa, yang kita pun tak pasti. Jadi bila kita memilih produk yang tak pasti, jadi sukar untuk kita hayati, sukar untuk kita mendalami produk itu. Kerana bila kita nak memilih sesuatu produk, kita mesti memilih produk yang kita boleh, kita boleh rasai dan kita sendiri boleh nikmatinya. Ataupun kita sendiri yang boleh gunakannya. Supaya ianya dekat dengan kita. Sebab mudah untuk kita bercakap dengan orang lain bila mana kita sendiri dah mencubanya. Apatah lagi produk tersebut sepatutnya kita kena cintai. Kita kena ada rasa suka kepada produk itu yang sungguh-sungguh, barulah ianya kita boleh transfer apa yang kita suka tadi kepada orang lain. Kerana dalam konsep perniagaan sebenarnya kita bukan menjual, tetapi kita kongsikan
pengalaman kita. Kita kongsikan apa yang kita rasa, apa yang kita tahu tentang produk itu. Lebih mudah kita nak kongsikan dengan orang lain, dan orang lain juga akan dapat merasainya. Nah, itu yang kedua bila mana kita memilih produk. Yang ketiga, ciri-ciri yang kita kena pilih, produk ini mesti produk yang kita panggil yang mudah ataupun yang mampu milik. Nah, kita jangan pilih produk yang mungkin harga kita sendiri pun tak mampu nak miliki ni, ya. Apatah lagi kita nak bercerita dengan orang, yang macam mana kita nak yakinkan orang yang orang tu boleh beli produk yang kita nak bawa ini, kalau ianya dengan harga yang mungkin sangat tinggi yang kita sendiri tak mampu. Pastinya kita memilih produk yang mampu milik dengan harga yang berpatutan. Keempatnya, kita mesti kena tengok dari sudut ciri-ciri produk ini, produk yang mempunyai kita panggil segmen pasarannya yang luas. Kita tak nak produk yang kita pilih ini hanya terhad kepada orang-orang tertentu. Jadi sangat-sangat sukar untuk kita tembusi pasarannya nanti. Bila kita cari produk yang kita dah tahu market segmennya besar, dan kita dah nampak kelompok mana sebenarnya target kita. Okey. Dan yang kelimanya, kita juga kena pilih produk yang mempunyai ciri-ciri yang kita panggil ciri yang mudah didapati. Yang mudah didapati dan ianya berterusan. Kita tak nak produk yang kita suka nak dapatkan dia, ataupun produk yang kita panggil jarang-jarang orang guna. Kita tak nak macam tu. Ataupun kita nak dapatkan dia kena order lama. Jadi produk-produk ini sebenarnya dia akan menyukarkan kita nanti. Jadi sebab itu bila kita nak memilih produk, kita mesti memilih produk yang betul-betul dekat dengan kita. Okey, itu antara 5 kriteria produk yang kita kena tengok, yang kita kena nilai. Bila kita dah tengok produk tadi, kita tengok apakah produk tadi sesuai dengan kita. Bila memenuhi ciri-ciri ini, insya-Allah jadi produk ini mudah untuk kita pasarkan. Okey. Jelas. Okey, itu yang pertama, kita mesti kena menilai produk. Okey, produk yang kita nak bawa tadi, kita mesti kena kenal pasti betul-betul. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita tengok ialah daripada sudut syarikatnya. Syarikat yang kita nak sertai ni. Bila kita dah okey, kita dah puas hati dengan produk, kita pula kena tengok syarikat itu. Kita kena kaji syarikat itu daripada sudut kestabilannya. Kita tak nak bila kita sertai syarikat yang baru daftar, syarikat yang baru sahaja. Jadi bila syarikat baru, mungkin dia belum kukuh lagi, ataupun belum stabil lagi. Jadi sangat berbahaya. Kita takut syarikat yang seumpama scammer tadi. Office dia pun tak ada. Bila kita Google office pun tak ada. Alamat pun alamat di rumah. Sangat berbahaya. Sebab kita takut nanti bila kita ada apa-apa masalah, kita nak jumpa ataupun kita nak merujuk, tengok-tengok syarikat dah tak ada. Kita tak nak syarikat hari ni wujud, besok dah tak ada. Jadi sangat berbahaya. Jadi kita kena pastikan bahawa syarikat ini betul-betul wujud. Bukan sahaja produk wujud, syarikat juga wujud. Dan sebaiknya syarikat itu mestilah syarikat yang kita panggil kita boleh berurusan secara terus. Kita tak nak ada setengah-setengah syarikat yang hanya berusaha melalui talian, melalui online sahaja. Melalui online kita cari dalam Google pun tak jumpa alamatnya. Apatah lagi kalau syarikat tu kita tengok SSM-nya pun tak ada. Sangat berbahaya. Dan pastinya syarikat ini juga kita kena cari syarikat yang kita tahu siapa pemiliknya. Kita kena tahu siapa pemiliknya.
Kalau dia syarikat Sdn Bhd, kita kena tahu siapa sebenarnya direkturnya. Kalau syarikat enterprise, kita kena tengok siapa pemiliknya. Kerana sangat penting kita kena kenal siapa pemiliknya, siapa ownernya, siapa foundernya. Kita kena kenal. Kita jangan memilih syarikat yang kita pun dia pun tak appear, dia pun tak tunjukkan siapa pemiliknya. Sangat berbahaya. Okey, dan pastinya bila kita nak memilih syarikat, kita kena cari ciri syarikat yang kita panggil dia ada organisasi yang cukup. Kita tak nak syarikat yang tidak ada organisasi. Dialah toke, dialah founder, dialah juga runner, dia jugalah marketer, dia jugalah postman. Kita tak nak macam tu. Sebab kita tahu bila syarikat yang seumpama ini, dia sangat berbahaya. Sebab nanti bila kita nak berurusan, ada masalah, ada apa, kita nak dapatkan owner dia, kita nak dapatkan founder dia, susah kerana mungkin founder dia sibuk. Sebab founder dia bergerak solo. Kita tak nak begitu. Kita nak cari syarikat yang berstruktur. Yang ada adminnya, yang ada customer service-nya, yang ada bahagian account-nya, yang ada bahagian marketingnya, yang ada bahagian creative content-nya. Okey, semua ini penting sebenarnya sebab untuk kita mudah untuk berurusan. Okey, dan kita juga kena memilih ciri-ciri syarikat yang kita panggil syarikat yang pastinya ianya ada masa depan. Kita tak nak memilih syarikat yang kita sendiri nampak syarikat tadi tak ada masa depan. Contohnya syarikat yang kita nampak dia sendiri pun tidak ada office, dia sendiri pun kita nampak dia tidak ada dari sudut organisasi. Kemudian kita nampak tidak ada, dia hanya sekadar mungkin buat kita panggil part time saja. Kita nak elakkan semua ini. Okey, sangat penting kita kena kenal syarikat itu. Kita kena pilih syarikat yang betul-betul mempunyai ciri-ciri yang kita boleh harapkan. Okey, itu yang kedua, kita memilih syarikat. Okey. Yang ketiga, kita kena memilih, kita panggil sistem dalam perniagaan itu sendiri. Kita kena kenal pasti daripada sudut orang panggil bagaimana pembahagian hasilnya. Kita kena tahu macam mana kita panggil hierarki yang diwujudkan. Kita tak nak seolah-olah kita join syarikat yang sistem piramid tadi tu, yang bila kita buat kerja, kita ada di bawah, yang kayanya, yang untungnya orang atasan kita je. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak sistem yang piramid, yang jenis yang yalah, nak kata MLM pun bukan MLM, kan? Yang mungkin akan mengakibatkan kita berisiko. Maknanya kita buat kerja teruk, tapi yang untungnya orang atasan kita. Kita tak nak begitu. Kita nak apa yang bila kita buat berbaloi dengan hasil yang kita dapat. Jadi kita kena tengok daripada sudut sistemnya, pembahagiannya, hierarkinya. Dan kita kena tengok juga sistem tadi, sistem yang kita panggil boleh menyokong kita untuk ke depan. Sistem yang akan membawa kita panggil keuntungan yang adil. Pastinya kita nak yang berbaloi tetapi keuntungan yang adil. Yang mana kita buat usaha, kita jalankan perniagaan tadi berbaloi untung dia. Kan, kita tak nak bila kita buat perniagaan tadi yang untung mungkin toke saja, yang untung mungkin founder saja. Kita tak nak begitu. Sebab itu penting juga kita kena menilai daripada sudut
sistem yang diwujudkan. Kerana kebanyakan platform dia dah ada sistem dia. Dia dah ada sistem bagaimana pembahagian komisen dan keuntungan. Jadi kita kena kenal pasti. Kita kena tahu bagaimana sebenarnya dari sudut pembahagian tadi. Okey. Dan yang keempatnya, pastinya kita kena tengok daripada sudut support sistem yang ada dalam perniagaan tadi. Contoh support sistem ialah kita kena tengok daripada sudut bila kita berada dalam perniagaan itu, dalam platform itu, apakah sistem support yang disediakan untuk kita. Contohnya penyediaan bahan-bahan untuk kita marketkan. Kita nak buat marketing, kita ada tak diberi bahan-bahan yang sepatutnya. Kita ada tak disediakan latihan, training. Kemudian kita tengok kita ada tak disediakan kita panggil brochure ataupun katalog yang cukup untuk kita buat kita punya bisnes kita. Dan kita ada tak dalam sistem tersebut ada tak disediakan customer service. Kalau kita ada masalah, kita boleh rujuk terus kepada pegawai tertentu. Support sistem ini penting sebenarnya bila mana kita menjalankan, sebab kita nak jalankan perniagaan ini dalam tempoh yang panjang. Dalam tempoh yang lama, kita tak nak buat bisnes sekadar lepas ataupun sekadar isi masa lapang. Kita nak buat serius, kita nak buat jangka masa panjang. Bila kita nak buat jangka masa panjang, kita kena ada support sistem yang kukuh, yang kemas. Yang dalamnya ada training secara berterusan, yang dalamnya ada sistem penghantaran yang kemas, sistem posting yang kemas, sistem postage yang kemas. Okey, dengan bahan-bahan yang kita panggil yang up to date, dengan info-info yang up to date. So semua ini penting sebenarnya sebab kita nak buat secara panjangan. Kita tak nak bila kita buat peringkat permulaan saja ianya nampak kemas, kemudian bila pergi jauh lagi kita dah ditinggalkan. Kita tak nak begitu. Sebab itu pemilihan terhadap bagaimana support sistem yang disediakan oleh syarikat tadi juga penting. Okey. Kemudian kita juga kena pastikan bahawa dalam kita nak memilih ini, ciri seterusnya yang kita nak kena pastikan ialah apakah perniagaan yang kita bawa ini, yang kita nak sertai ini sebenarnya boleh kita panggil memberikan kita bukan setakat kejayaan di dunia, tapi seterusnya kejayaan di akhirat. Kita nak syarikat ini syarikat yang selari dengan kehendak syariah kita. Kita nak tengok syarikat ini memang syarikat yang ada mentaliti, yang ada attitude, yang nak bawa kita menjurus ke arah mana. Kalau menjurus ke arah duniawi semata-mata, saya tak sangat galakkan. Sebab kita tak nak kita sentiasa kita kejar dunia, kita larut, kita akan lalai seterusnya. Kita bertempik, bertepuk, bersorak untuk dunia semata-mata. Jadi kalau boleh kita nak cari syarikat yang juga ada orang kata ada mentaliti ke arah untuk bawa kita untuk berjaya ke akhirat juga. Ini penting sebenarnya. Saya nak beritahu sangat penting sebab bila mana kita nak jalankan perniagaan, kita mesti nak cari perniagaan yang betul-betul stabil, yang betul-betul kita rasa selamat, dan pastinya kita nak perniagaan tadi yang boleh membawa kita kejayaan dunia dan akhirat. Itu antara ciri-ciri penting yang kita nak memilih perniagaan. Sebab hari ini saya nak kita jangan tersilap memilih. Kita jangan tersilap memilih platform. Kerana di luar sana banyak sebenarnya yang menawarkan pelbagai platform. Kan? So sebenarnya yang saya sebut tadi, kita kena jelas apa yang kita nak. Kita kena jelas apa yang kita nak pilih. Kita tak nak tersalah pilih. Kita tak nak kita hanya diwawarkan dengan
dengan apa janji-janji manis yang akhirnya tidak ke mana, yang akhirnya tidak boleh membawa kita kepada lonjakan ekonomi. Mungkin kita takut kita akan terperangkap. Apatah lagi hari ini scammer sangat banyak. Saya boleh katakan scammer hari ini mereka ada 1001 cara bagaimana untuk memanipulate kita. Jadi kita kena berhati-hati. Bila kita nak terlibat dalam perniagaan, kita mesti kena cari perniagaan yang betul-betul genuine. Yang betul-betul orang panggil yang jelas. Okey. Jadi itu antara tips yang saya kongsikan dengan anda supaya kita semua nampak, supaya kita semua boleh jelas insya-Allah. Kita tak nak kita tersalah pilih. Okey. So insya-Allah oleh kerana dah masuk pukul 7, dah 7-8 minit. Okey. So seperti mana yang saya janjikan, insya-Allah kita akan teruskan lagi buat bicara kita ni setiap pagi daripada pukul 6.30 lepas subuh. Mungkin lewat sikit keadaan saya balik daripada masjid. Tapi insya-Allah pukul 6.30 ke atas tu sampai pukul 7 pagi saya akan berkongsi dengan anda. Saya akan bersama dengan anda untuk kita sama-sama kupas, itu sama-sama kita asah minda kita untuk kita lihat apakah kaedah cara yang paling baik, paling berkesan untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Ayo, sebelum itu saya nak ajak anda, saya nak jemput anda sekali lagi untuk ajak ramai-ramai rakan-rakan kita. Saya nak jemput juga anda untuk sharekan dengan rakan-rakan kita video live saya ini, untuk supaya lebih ramai orang yang kita boleh bawa bersama-sama. Untuk kita bawa bersama-sama kita dalam program ini, yang akhirnya juga boleh memberi mereka idea, yang boleh memberi mereka panduan untuk mereka lonjakkan ekonomi mereka juga. Okey, so dan live saya ini juga boleh anda ikuti di dalam YouTube My Life. Anda type saja My Life Rozelle. So dalam situ nanti anda tengok Asah Minda, program Asah Minda. Saya dah uploadkan semua video-video saya dalam YouTube tadi. Okey, dan untuk itu juga saya doakan anda terus bersemangat hari ini dan terus mantapkan gerak kerja anda untuk kita melangkah ke depan insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.